الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah. Dekat perkataan indah tu, tulis sikit menghijau. Menghijau, bukan membiru, menghijau. Sebab perkataan khadira maknanya hijau. Diterjemahkan sini indah, menarik perhatian. Kita baca sikit. Sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah, menghijau, menarik perhatian, dan Allah menyerahkannya kepada kamu untuk dilihat bagaimana kamu berbuat. Dekat perkataan berbuat, tulis menguruskannya. Kerana itu berhati-hatilah dalam dunia dan berhati-hatilah dari wanita. Sesungguhnya pertama fitnah dan ujian Bani Israel terjadi kepada wanita. Hadis riwayat Muslim. Memang ujian dunia dan wanita sering menggugurkan iman. Sejarah manusia penuh membuktikan yang demikian itu. Sebab itu hendaklah manusia berhati-hati benar, jangan sampai terpedaya atau masuk dalam perangkap syaitan dalam menghadapi keduanya itu. Kita masih lagi dalam bab apa ni? Bab bertakwa. Masih lagi dalam bab takwa. Yang pertama sekali Nabi sebut dunia ini, Allah guna dan Rasulullah guna dua perkataan, hulwah, khadirah. Hulwah maknanya manis, khadirah maknanya indah, menghijau. Dalam tu dia terjemah tadi, mengiurkan. Dua perkataan Nabi guna, manis, indah, menghijau. Dan Allah menyerahkan kepada kamu untuk menguruskannya. Dan Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat bila kamu menguruskan dunia. Berhati-hatilah dalam dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya pertama fitnah Bani Israel terjadi kepada wanita. Orang perempuan suspek dah tau. Tak nak kata Nabi maksud apa ni. Yang pertama sekali, kita dalam bab takwa, Rasulullah kata dunia ini manis dan indah. Manis dirasa kat mana? Dikecap. Manis ni dikecap. Indah, menghijau, dilihat. Jadi ada dua keinginan besar manusia. Bila ada dua ni, dikecapnya sedap, manis, dilihatnya indah, dan digunakan perkataan menghijau. Kalau orang di tanah Arab, bila sebut menghijau, buah-buahan menghijau ni suatu yang sangat-sangat istimewa bagi mereka. Jadi Rasulullah beritahu kepada para sahabat dan kepada kita bahawa dunia ini semuanya menarik. Rasa pun menarik, digunakan ungkapan manis. Lihat pun menarik, digunakan perkataan indah, menghijau. Dan memang antara pemandangan yang indah yang orang seronok tengok ialah menghijau. Kita pergi kamera highland tengok putih, barulah orang kaya
dirasa pun manis. Ini Rasulullah bagi tahu kepada kita tentang dunia ini. Jadi orang yang sebab itulah Nabi kata Allah Ta'ala serahkan kepada kita dunia untuk kita uruskan. Mustakhlifukum, yakni menjadikan kamu khalifah yang mengurus dunia, untuk Allah lihat bagaimana cara kita urus dunia. Sekolah sedap dunia ni, sedap, dapat duit banyak, dapat harta banyak, dapat makan sedap, dapat lihat cantik, semua kan. Allah, Rasulullah kata Allah serah pada kamu wahai manusia untuk urus dunia ini. Fattaqullaha fid dunya, maka hendaklah bertakwa pada Allah dalam menguruskan dunia dan dalam urusan berkait dengan perempuan, kaum perempuan. Ketahuilah sesungguhnya fitnah yang pertama berlaku pada Bani Israel ialah berkait dengan orang perempuan. Apa maksudnya? Melalui orang perempuan Bani Israel ramai yang tersesat. Melalui orang perempuan, sebab itulah musuh-musuh Islam mereka menjadikan wanita sebagai alat, sebagai fokus serangan utama untuk merosakkan umat. Rosakkan orang perempuan. Orang perempuanlah ibu, orang perempuanlah isteri. Orang perempuan dirosakkan untuk merosakkan umat. Bukan nak bagi tahu orang perempuan tak baik. Tak. Bukan nak bagi tahu orang perempuan tak baik. Orang perempuan baik. Yang baiklah. Orang perempuan baik, yang salihah. Tapi di kalangan Bani Israel, bagaimana cara mereka rosak? Rosak melalui perempuan, melalui penzinaan, melalui jadi bergaduh kerana berebut perempuan. Bergaduh sebab berebut perempuan. Ada yang khianat mengkhianati, suami khianat sebab apa? Dihasil oleh perempuan. Bukan semua perempuan ni. Jangan orang perempuan bergaduh, kalau ustaz kata kat kita orang saja. Tak, bukan kata kat perempuan, tapi awal-awal fitnah Bani Israel berkait dengan perempuan. Tak payah Bani Israel ni, Rasulullah sebut Bani Israel. Kes pembunuhan yang pertama atas muka bumi, siapa bunuh siapa? Kisah dua orang anak Nabi Adam juga ada kaitan berkait dengan perempuan. Tapi bukan sebab jahat perempuan tu. Tapi masih lagi berkait dengan perempuan. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata dunia mata, dunia ini tempat bersedap-sedap, tempat berseronok, tempat nak rasa sedap. Yang paling sedap, yang paling seronok atas muka bumi ni apa? Apa yang paling seronok atas muka bumi? Mendapat perempuan yang salihah. Al-mar'atu salihah. Paling seronok dapat isteri salihah, dapat perempuan salihah. Dunia ini seronok, dunia ini bersedap-sedap. Yang paling seronok dapat perempuan salihah. Ke dapat kereta besar? Dapat kereta besar, tapi isteri tidak salihah. Kereta okey tak? Enjin kereta pun tak bunyi jalan. Jalan sedap enjin jalan tak bunyi enjin. Sebab apa? Kereta mahal. Enjin setiap ada. Mulut isteri kat sebelah mobil. Tak tendang juga kereta. Ada orang naik kereta buruk, kereta dia ciok-ciok bunyi. Tapi isteri dia salihah. Tak apalah pak, isteri kita yang ni pak. Ada orang tak ada langsung kereta pak, naik motor besar. Isteri salihah menenangkan. Kalau isteri yang tak salihah, kereta besar, rumah besar, tak seronok. Ada orang rumah dia kecil, taklah kaya macam orang lain, tapi isteri dia salihah. Susah bersama, masa sakit pun tak apa siapa. Suami sakit dia jaga, dia sakit dia semangat pada suami, tak lupa doa. Ini Rasulullah puji orang perempuan yang salihah. Tetapi dalam hadis ini pesan supaya bertakwa pada Allah dalam uruskan dunia, dan bertakwa pada Allah berkait dengan wanita. Dan memang Allah Ta'ala syaitan di kalangan jin, mana syaitan suruh, syaitan di kalangan manusia, memang mereka target orang perempuan untuk merosak. Sebab itulah disebut bahawa perancangan musuh-musuh Islam di kalangan orang Yahudi, mereka jadikan orang perempuan sasaran. Orang perempuan rasa nak mendedahkan aurat, orang perempuan rasa hebat, bila seksi jadi hebat.
mesti tuntut hak satu orang lelaki. Dirosakkan pemikiran orang perempuan sebagai target. Orang perempuan tak nak bersalin, tak jaga shape, tak payah bersalin lah. Kita pun nak hak kita. Ini perkara-perkara di tanah menuntut hak bersama-sama rata. Kenapa orang lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh? Kenapa harta pusaka orang lelaki dapat lebih? Mereka segan, mereka jadikan. Dan yang paling bahaya ni, kita para ibu ni ingat, yang datang masjid ni alhamdulillah lah, kita semua para ayah pun ingat, antara target utama musuh Islam, dia tahu tak Bani Israel fitnah utama berlaku berkait orang perempuan. Mereka berusaha membuat satu sifat yang paling penting daripada orang perempuan. Sifat apa? Bukan sifat kemaluan, sifat malu. Malu sangat baik kepada orang lelaki, tetapi kepada orang perempuan malu itu lebih bernilai. Dia gitu. Bersedekah sangat baik bagi orang kaya, tapi bersedekah lagi hebat pahalanya daripada tangan orang miskin. Gitu keadaan. Orang kaya sedekah bagus, tapi kalau orang miskin sedekah lagi hebat. Orang tua buat ibadat banyak, qiyamulan, bagus, tapi kalau orang muda buat ibadat, itu lagi hebat. Orang lelaki bersifat pemalu, bagus, sebab malu sebahagian dari iman. Orang perempuan lebih penting untuk bersifat malu. Apa tak? Saya ulang sekali lagi. Orang kaya bersedekah bagus, tapi orang miskin yang bersedekah lagi hebat. Orang dewasa, orang tua beribadat kuat bersikir, bagus. Tapi kalau orang muda yang kuat ibadat, kuat munajat, itu lagi hebat. Maka sifat malu sangat penting bagi orang lelaki, bagi orang perempuan jauh lebih penting lagi. Musuh-musuh Islam dia berusaha untuk buat sifat malu dari orang perempuan. Macam mana nak buat sifat malu? Melalui sukan. Nak nombor lari, tak boleh makan, kena pakai ketat-ketat. Masuk sukan. Melalui banyak jenis sukan lah. Nombor lari, berenang, gimnastik. Kalau sukan si tiket tu habis dulu sekali. Cara. Jadi kita dalam rumah tengok sukan. Kita dalam rumah, nak tengok sukan. Malaysia. Tapi biasa dah pakaian. Buka kat situ, buka kat sini. Buang sifat malu. Jadi dibiasakan. Ini bahaya. Bila buang sifat malu orang perempuan, dia tak rasa salah. Buang sifat malu. Dia pakai baju. Dia kata tutup aurat. Rupanya bukan tutup aurat, membungkus aurat. Dia pakai baju berbonjol-bonjol. Dia tak rasa malu. Ini cara. Buang sifat malu. Tak apalah. Dia kata, tutup aurat. Bukan tutup aurat, bungkus aurat. Kita nak datang masjid pun dia tengok dia terlepas tak simpan masing-masing. Nampak kan Ustaz, rezeki. Ini rosak. Terimbang nak semayang pun lebih rakaat maghrib. Jadi
Islam. Apa dia pendidikan seks? Adik-beradik umur 10 tahun asing tempat tidur. Mau kena ajar anak perempuan tentang haid. Bila dah mula datang darah itu kena ajar. Tutup aurat, duduk dalam rumah pun itu pendidikan seks tak Islam. Ni dia duduk ajar satu-satu. Ajar satu-satu. Saya baru ni ada pengamak kementerian ajar. Rupanya kita selap motivasi pada budak-budak. Rupanya sebelum tu ada dah ceramah satu apa? Tentang kesedaran tentang pendidikan seks. Dalam ceramah kononnya untuk ilmiah nak tunjuk biologi. Tunjuk gambar body ini badan manusia bila perempuan dah datang period dia akan jadi begini, tubuhnya begini, alat kemaluannya begini. Sampai keluar gambar budak-budak kata dua tiga barang baik budak-budak dalam dibuat secara rasmi begitu. Kononnya nak bagi pendidikan, tapi sebenarnya ini usaha-usaha yang sangat bahaya. Ini jadi seronok, ini jadi main-main. Hilang malu. Bila hilang malu adalah tanda ada iman. Bila hilang malu, semakin terhakis keimanan. Kena ajar anak-anak dengan sifat malu. Anak kita umur 4-5 tahun kalau keluar bilik air tak pakai tuala, kita kena kejar. Ayah, pakai tuala, dah keluar belajar ya. Kena ajar. Masalah juga kadang-kadang ayah mau keluar bilik air pakai spender je, toy ya. Nak tengok ni ada tengok mana. Jadi kita tak beri contoh yang baik. Kita kena beri contoh. Tanam sifat malu pada anak-anak ini, terutamanya anak perempuan, biar mereka ada malu. Nak tentang aurat malu. Sebab Nabi sebut ma'al haya syu'batun minal iman. Sifat malu sebahagian dari iman. Ya, masalahnya dia malu apa? Malu nak buat kebaikan. Masalah ustaz, mama, kawan-kawan semua pakai t-shirt, pakai seluar, takkan kalau nak pakai baju kurung? Terbalik, dia nak ikut hukum hakam Allah, jadi malu. Ini baik kan? Jadi kena hati-hati sebab memang Rasulullah SAW sebutkan. Minta maaf saya sebut, Nabi pesan kita nak tahu kepada orang perempuan ada kes-kes yang melibatkan istilah sekarang disebut sumbang mahram. Sumbang mahram bukan orang lain, ayah yang buat kerja ke anak perempuan. Dah anak duduk dalam rumah, duduk serumah, anak tidur buka situ, buka sini, tidur di ruang kamu. Ayah mak lama dah tak izin, tak servis. Jadi dengan pengaruh rumah yang begitu banyak hari ni, ini berlaku. Kena hati-hati. Fitnah pertama berlaku berkait dengan perempuan. Ayah buat kerja ke anak ada, abang buat khianat ke adik perempuan berlaku. Jadi ini kita kena jaga anak-anak perempuan, tanam sifat malu, tanam takwa. Dalam bab ini berkait dengan takwa. Tapi pernah berlaku di berlaku di negeri Arab. Allahu Akbar. Ada sekumpulan budak-budak muda, dia 4 orang. Berlaku di negeri Arab. Jahat rangai dia. Lelaki 4 orang ni kerja dia anak-anak orang kaya. Kerja dia pergi ayat di morat budak perempuan, tackle budak perempuan, dia berlawan. Tackle budak perempuan, lepas tu ajak pergi makan, lepas tu dia letak pay dalam makanan dan minuman. Perempuan tu mabuk, dia akan pergi bawa ke sebuah hotel. Dia akan bawa ke hotel, dia akan telefon, aku dapat dulu. Lalu perempuan tu dah mabuk, dia akan perkosa begini-gini. Kerja dia gitu. 4 orang, dia 4 sekawan. Dapat seorang, dapat seorang, memang jahat sekali. Macam biasa. Kata okey, dia bukanlah tiap-tiap hari, tapi ada masa-masa dia buat kerja. Okey, jom. Cuba teka. Si A ni berjaya teka seorang budak perempuan. Telefon kawan-kawan,
Yang kedua masuk buat kerja. Besar yang ketiga masuk apabila yang keempat masuk. Dia masuk dalam bilik itu, dia menangis sekuat-kuatnya. Rupanya perempuan ini adalah adik yang keempat, adik dia sendiri. Allah Ta'ala malas. Masa itu menangis melaut, kering mati. Adik perempuan dia sendiri. Jadi jangan kita buat kerja-kerja yang tak elok macam ni. Allah Ta'ala ingat kita ada anak perempuan, kita ada adik perempuan. Kalau Allah Ta'ala nak balas, bila-bila masa saja. Jadi maksud hadis ni suruh bertakwa, jagalah usah berkaitan dengan orang perempuan. Bukan Nabi Muhammad nak menghina orang perempuan, tidak. Nabi Muhammad juga memberitahu syurga di bawah tapak kaki ibu, mengangkat darjat orang perempuan. Bahkan dalam Al-Quran, surah yang paling hebat, surah apa? Al-Fatihah. Apa gelaran surah Al-Fatihah? Ummul Quran, ibu Quran. Dia tak panggil bapa Quran. Puji ibu lagi. Dalam Quran ada surah An-Nisa, surah perempuan. Bukan Nabi hina orang perempuan, tapi Nabi beri peringatan. Yang ada isteri, didik isteri supaya jadi bertakwa kepada Allah. Yang ada anak perempuan, tanam iman, tanam sifat malu. Moga-moga kita terselamat daripada perkara ini. Hadis yang ketiga, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, saya memohon kepadamu hidayah, jiwa yang bertakwa, kesopanan dan kekayaan. Kita baca sekali doa. Saya baca dulu, kemudian sila ikut. Allahumma inni. Macam tak makan malam lagi. Belum? Bacaannya sekali lagi, semangat sikit. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Cuba baca sendiri. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Sekali lagi silakan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Okey, kita baca sekali lagi yang terakhir. Tengok saya, jangan jawab kita. Silakan. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni kuat dari belakang ni campur ada mesti. Bolong sekali, tidak apa. Boleh. Dia gini kaedah. Bila doa, kaedah dia tak payah hafal, tapi selalu baca. Selalu baca, insya-Allah kita akan ingat. 4 perkara dalam yang ada pen, contek buku masing-masing. Buat gini. Dekat perkataan, ya Allah saya memohon hidayah kepadamu, hidayah. Dekat perkataan hidayah, buat nombor 1, hidayah. Lepas tu jiwa bertakwa, itu buat nombor 2. Kesopanan, itu buat nombor 3. Dan kekayaan, nombor 4. Jadi kita minta 4 perkara.
huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Empat kan. Yang pertama apa? Hidayah. Yang kedua taqwa. Yang ketiga sopanan. Yang keempat lah sekali. Allahumma inni ya Allah, kita memohonkan yang pertama hidayah, yang kedua taqwa, yang ketiga al-afaf. Diterjemahkan sini kesopanan. Afaf ini masuk sopan, suci. Orang nama afifah, maknanya suci. Ya, afaf, afifah. Ada nama afifah kat sini. Itu maknanya suci, sopan. Wal ghina, ghina ini bukan sahaja makna kekayaan. Bukan maksud kita minta kaya ni. Al-ghina ni kita minta kaya jiwa. Al-ghina maknanya kita tidak mengharap orang lain. Ini doa yang kita baca dalam surah nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak. Ya Allah, aku minta kekayaan jiwa sehingga kita tidak mengharap dari orang lain. Tak harap dari orang lain. Ya. Jadi minta babkan, baca kat bawah. Sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian singkat tetapi meliputi segala kepentingan hidup. Hidayah meliputi segala jalan ikhtiar sehingga selamat dari kesesatan. Itu hidayah. Hidayah meliputi segala jalan ikhtiar sehingga selamat dari sesat. Kita minta hidayah. Hidayah ni petunjuk Allah. Ya, petunjuk Allah. Mintalah hidayah. Minta hidayah dengan Allah. Ustaz, saya Islam dah. Saya baik dah. Tak? Kita perlu hidayah kepada Allah. Ya. Ada isteri itu dia marah suami dia minta hidayah, hidayah. Bukan hidayah binti. Ya, bukan hidayah binti apa. Ini hidayah maknanya petunjuk. Yang kita baca dalam baca Fatihah, ihdina, ihdi itu asal perkataan hidayah. Kita baca dalam doa qunut apa dia? Allahumma hdini. Hada itu hidayah, guidance, petunjuk, bimbingan. Jadi kita harap, kita minta hidayah. Maksudnya aku ni bagi seorang ayah, tolong beri hidayah untuk jadi seorang ayah yang ada hidayah. Aku sebagai seorang suami, tolong ya Allah beri hidayah untuk aku jadi seorang suami yang ada hidayah. Itu maksud. Aku ni jadi isteri, jadi mak yang ada hidayah. Itu maksud kita minta hidayah. Aku ni sebagai pekerja yang ada hidayah dari dunia. Aku ni nak cari suami, nak cari isteri, tolong beri hidayah. Tak apalah, nama hidayah pun tak apa. Ya, dah hidayah panduan Allah dalam memilih pasangan hidup. Aku ni sedang sakit, ya Allah, tolong beri hidayah pada aku. Nak cari ubat, nak cari doktor, nak sabar, dapat hidayah. Itu maksud kita minta hidayah. Sebab kita minta tidak hadis mayat. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali subuh kita minta hidayah dari Allah. Aku ni kaya ya Allah, duit banyak, tolong beri hidayah supaya aku jadi orang kaya yang ada hidayah. Aku ni miskin ya Allah, tolong beri hidayah supaya aku jadi orang miskin yang ada hidayah. Itu penting minta hidayah. Ya, supaya kita tidak tersesat. Kita selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta Allahumma inni as'aluka al-huda. Itu hidayah. Huda, hidayah. Huda maksudnya hidayah. Nak sebut huda boleh, hidayah boleh, ihdi pun boleh. Hidayah meliputi segala jalan ikhtiar sehingga selamat dari
minus. Peluang ada. Tapi kalau peluang ini terpaksa rasuah. Nak dapat peluang ni kena tipu situ sini sikit. Nak dapat peluang ni tapi terpaksa buat yang baik. Kalau yang nampak tak betul ni haram. Hidayah, perlu hidayah Allah dalam mencari rezeki. Ada peluang, tapi peluang ni Allah kena terlibat perkara haram. Mana ni? Tidak selalu minta hidayah, panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni lah. Kita nak pergi satu tempat, kita tak kenal jalan. Orang pakai apa sekarang ni? GPS. GPS ni apa jenis benda? Waze. Ada banyak jenis lah. Ada yang apa? Papago. Bukan Papago tu bloggers. Papago kan. Tok banyak jenis lah. Kita pergi. After 200 meters, turn right. Ikut dia. After 800 meters, U-turn. Go start. Nanti kita ikut. Sampai masa tiba-tiba internet tak ada coverage. Masuk kawasan, internet tak ada. Macam mana? Kita punya GPS. Dipanggil apa? No apa? No tu lah. Maksudnya internet tak ada lain. Dia tak berfungsi. Dia kata, mana tak terlot, tak nak ke mana. Dia tak connected dah. Mana ni? Kanan ke kiri. Kita sedang mencari hidayah. Itu maksud cari hidayah, nak cari jalan. Dan dari segi bahasa, itu maksud hidayah. Maka kita perlu kepada Al-Quran, perlu kepada hadis untuk jadi GPS kita dalam hidup ini. Islam ni peluang besar ni. Tapi macam mana kita buat begini? Halal ke tidak? Perlu hidayah supaya kita selamat. Ihdina as-siratal mustaqim. Hidayah kita selamat. Dan macam mana Ustaz dapat banyak cabaran sekarang? Alhamdulillah, tuan-tuan hadir majlis ilmu ni. Banyak majlis ilmu sekarang. Hanya dengan ilmu kita akan nampak jalan-jalan hidayah. Satu. Yang kedua kita minta apa? Wattaqwa. Awak cuba baca. Takwa bererti waspada dan hati-hati serta teliti. Berwaspada, kita bincang dah dalam kuliah dulu makna takwa. Yang Sayyidina Umar tu dia tanya Ubay bin Ka'ab, berjalan di malam yang gelap, dipenuhi dengan duri, dengan cukup bahaya, dia akan berhati-hati, berwaspada, nak pinjam. Ada duri kan? Rasa dulu. Okey, tak ada duri. Langkau, rasa ada duri, pinjam sikit. Tak ada duri. Dengan penuh waspada dan hati-hati. Itu makna takwa. Maknanya kita pun dalam hidup, dalam urusan, kita penuh hati-hati, penuh waspada. Banyak perkara dalam dunia itu. Baru-baru ni ada satu kes sama-sama ahli keluarga jadi bergaduh apabila berkait dengan harta-harta pusaka. Daripada harta pusaka, adik-adik ni dia pinjam dulu harta pusaka. Dia guna dulu harta pusaka. Patutnya hak secara faraid. Dia pinjam duit mak kena sakit, dia pinjam duit mak. Jadi lepas mak meninggal macam mana? Duit itu dia bayar ke tak? Duit itu kena bagi sebagai pusaka. Tapi masalahnya orang kita dia pinjam, dia tak cantik. Dalam Islam kena tulis sunat. Sunat kalau pinjam duit mak sekalipun kena
rezeki tapi bos suruh pergi buat kerja sini. Akhirnya dia berhenti. Sebab takut nak bersubahak berkait dengan Allah. Alhamdulillah boleh hidup je. Ada je rezeki. Anak keluar je. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga rezeki dia. Tukar kena ada jiwa takwa. Kena ada semangat takwa dalam hati. Dua, wal afaf. Baca tengok. Kesopanan bererti menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjerumus di dalam lembah kerendahan. Ini kita katakan afaf, maknanya sopan, maknanya suci, maknanya menjaga maruah diri. Kita minta al-afaf, orang yang mensucikan jiwa, diri dan maruah. Ini kita minta dalam doa. Dia jaga maruah diri dia. Ya, ada orang dia tak peduli maruah. Tak kisahlah nak buat apa. Orang nak kata apa, orang tak kisahlah. Peduli apa? Dia tak jaga afaf, dia tak jaga maruah diri. Kita perlu minta dengan Allah supaya lahir dalam diri kita, anak-anak, keluarga kita, sifat jaga maruah, jaga kehormatan diri. Wal ghina, kekayaan meliputi kekayaan hati maupun kekayaan harta. Boleh kita minta kaya harta dan juga kaya jiwa. Ada orang dia minta kaya, dia tahu dah saya ni tak ada harapan dah nak kaya Ustaz. Dan dia minta jugalah kaya, minta juga tak apa ni, tak bersungguh. Berapa ramai orang kalau kita jumpa yang berjaya dalam bisnes sekarang, bermula 2-3 kali jatuh, 2-3 kali kena tipu sebelum dia berjaya. Yang masalah ada yang jadi nak cepat kaya, masuk sikit cepat kaya, lego. Masuk niaga kononnya forex ke apa ke dalam internet kena tipu. Nak cepat kaya, ada duit lebih sikit, beli nombor Magnum 4D, ya, 2014 tahun 2014, ikutlah beli nombor ikut. Nak cepat kaya, salah. Nak kaya, keedahnya perlu usaha, perlu proses. Jadi kita minta kaya fizikal, dan yang lebih penting ialah al-ghina, ghinal qalb, kaya hati, kaya jiwa. Bila kita kaya hati, kita tak tengok orang kaya, kita tak jadi dengki, kita tak jadi aku ni kereta aku je, kereta dia pakai Porsche Ferrari, rumah aku kecil sempit, rumah dia besar banget. Dia tak susah. Orang yang miskin hati, kadang-kadang ada orang ada apa? Ada benda? Ke ada orang kena cokek? Ada orang kena geletek lah tu kerja. Jadi kita jadi orang yang kaya jiwa. Ada orang harta banyak, harta dia banyak, tetapi dia miskin jiwa. Miskin jiwa. Kalau kereta dia yang besar, tercalar sikit je, macam nak kiamat. Dia banyak harta, tetapi jiwanya terlalu sempit. Dia melinjam ada anak dia, jam harga 400, dia harta berjuta dia, beli jam ke anak 400. Jam tu rosak, dia mau ngamuk kat anak, macam anak dia bunuh orang, macam anak dia nisap dada. Kecilnya, sempitnya jiwa dia. Ada orang dia miskin tetapi hatinya kaya. Barang rosak, motor accident sikit, Allah dalam yang ni jaga rosak pula, duit gaji kau dapat bayar dia tinggal sikit ni, kena bagi motor pula. Tak apalah ya Allah, ni uji aku lah, mungkin dosa-dosa aku. Dia hatinya luas. Ada orang duit banyak, hatinya miskin, takut sangat dengan duit, takut sangat kurang, dia hilang, dia banyak. Ada orang dia miskin tapi tak apa, ini rezeki Allah pada saya, kita usaha lagi, kita ikhtiar lagi. Ada orang yang kita minta doa ni, wal ghina, ialah kaya jiwa dan juga termasuk juga kaya harta fizikal. Tapi yang utama dalam doa ini kaya jiwa. Sama ada kita ada banyak duit atau sedikit duit, yang penting kita minta kaya jiwa. Tapi Ustaz, kalau kita tak payah usaha, kita kaya harta, kita usaha lagi banyak harta, lagi banyak zakat,
kita boleh bagi duit sebab ada duit lebih. Ini pelaburan akhirat, jadilah kaya. Orang yang miskin jiwa dia, duit ada berjuta, bagi sedekah RM5 je. Orang yang kaya jiwa, dia bukan kaya sangat. Sebulan ada dapat RM3-4,000 sebulan. Tapi tak apa, masjid punya aku nak bagi tiap-tiap minggu bagi RM5, istiqamah. Ini orang yang kaya hati. Tak banyak pun, tetapi hati dia kaya. Itu yang maksud doa yang dia minta. Wal ghina wal afaf wal ghina, dan keempat macam permintaan itu semua hajat keperluan manusia yang tidak dapat ditinggalkan satu pun daripadanya. Last sekali kita doa sekali lagi doa tadi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Tahu ini doa Nabi aja. Hadis ni hadis sahih Muslim, hadis yang sahih. Kita duduk ya Allahumma inni as'aluka al-huda. Apa tu tak ingat? Wat-tuqa Allah. Tak ingat wal-'afaf. Ingat balik wal-ghina. Doa tu sekali ingat mana? Ingat mana? Hadirkan mana? Doa itu jadi lebih khusyuk. 4-5 kali baca, ingat. Yang penting amal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Setiap kalimah hadir makna tersebut. Hadis yang keempat, an Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Itu baru dalam bab takwa lagi. Dan dari Abi Tarif iaitu Adi bin Hatim Al-Ta'i radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat sesuatu, kemudian dia berpendapat sekiranya dia berbuat apa yang telah disumpahkan tidak dilakukan itu lebih dekat kepada takwa, maka harus dekat perkataan harus ditulis mesti ataupun hendaklah. Hendaklah kata harus tulis mesti ataupun hendaklah. Hendaklah merubah sumpahnya dengan menebus sumpahnya, iaitu membayar kafarah tebusan sumpah itu, kemudian dikerjakan apa yang dipandang lebih dekat kepada takwa. Apa maksudnya? Maksud dia begini, sekiranya kamu bersumpah untuk buat sesuatu atau untuk tidak buat sesuatu, tiba-tiba kamu dapati ada yang perkara yang lebih dekat pada takwa, nak mati dengan sumpah tu, tinggalkan yang tu, buat yang lebih dekat kepada takwa dan kena bayar kafarah sumpah. Itu maksud hadis yang kita nak pegang. Yang pertama, dalam bab sumpah, dalam Islam cara sumpah dia macam mana? Tidak ada kaedah dalam Islam nak bersumpah ke Al-Quran demi Al-Quran. Tak ada. Dalam Islam nak bersumpah tak payah ke Al-Quran. Tak payah ke Al-Quran. Satu, dia kaedah orang Kristian, dia angkat kitab Bible, in the name of Bible. Tak, kita dalam Islam tak payah angkat Al-Quran bersumpah. Satu. Dan nak bersumpah macam mana? Bersumpah dalam Islam ialah kita menyebut wallahi, atau kita menyebut wabillahi, atau kita sebut watallahi, demi Allah. Semua makna demi Allah. Wabillahi, wallahi, wabillahi, watallahi, semua makna demi Allah. Atau kita sebut apa? Demi Ar-Rahman. Itu pun tahu sumpah itu. War-Rahim, demi Ar-Rahim. Itu pun sumpah itu. Ada juga sesumpah wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, pun sumpah juga. Wa Rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad, itu pun termasuk dalam bersumpah.
demi nama arwah ibuku, demi mak saya akan bayar hutang ni. Demi mak saya akan pergi ke sini. Demi keturunan saya akan makan agung. Demi ni dia tak boleh. Demi Allah sahaja. Dia hanya demi Allah. Sebab ada orang kadang-kadang dia nak sebab bersumpah ni demi siapa? Maknanya dia nak agungkan. Tak boleh agungkan mak, tak boleh agungkan ayah dalam bab sumpah. Agungkan Allah sahaja. Biasa demi keturunanku, demi bangsaku. Tak boleh. Dia dua keadaan. Ada orang yang dia kata demi bangsaku aku akan teruskan perjuangan itu, bukan ada yang bukan bersumpah. Kan? Itu kata-kata semangat. Demi masjid kita saya akan berharap orang itu Rasul. Walaupun saya sakit lutut saya datang juga sebab boleh pakai nikah. Mana? Tak apa, itu bukan bersumpah. Itu bukan bersumpah. Yang kata dia nak kaitkan dengan semangat sebab dia bersumpah ni perkara yang kita nak takkid ataupun kita nak pengesahan satu perkara. Perkara yang orang mungkin percaya tak percaya, kita pun nak pengesahan, kita pun bersumpah. Itu yang tak boleh. Bezanya tadi. Tak apalah. Demi kawan-kawan saya akan hadir juga malam ni. Demi awak, best friend saya, hari majlis perkahwinan awak, saya akan pergi nak walaupun jauh. Tak apa, demi awak ni persahabatan ni. Itu boleh. Yang tak boleh apa? Demi yang berkait dengan bersumpah. Bersumpah, kita nak penegasan suatu perkara yang orang tak percaya. Demi persahabatan kita, saya akan buat begini. Itu tak boleh. Boleh faham tak? Belik saya cakap. Boleh kan? Ikrar macam mana? Demi negara. Demi tanah. Dia kadang-kadang sebagai ikrar, sebagai pernyataan, itu tak apa. Yang tak boleh, dia bersumpah tu macam gini. Awak nak datang tak malam ni? Ya, saya akan datang. Demi sebagai penegasan dia nak datang. Bila dia demi dalam bab sumpah nak penegasan, itu yang tak boleh. Tapi kalau dalam ikrar sebagai kata-kata semangat demi persahabatan kita, itu lain kan? Yang tak boleh ni sebagai saja penegasan pada sesuatu. Tak boleh bersumpah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jelas tak? Demi masjid kita saya akan datang. Walaupun waktu cuti balik kampung kita datang juga demi kuliah hari Selasa. Maknanya itu bukan bersumpah. Bukan bersumpah, tapi satu kaitan yang bukan penegasan yang kita orang tak percaya sesuatu. Itulah bersumpah. Tak faham ustaz tu je yang saya mampu dengar. Itu bersumpah. Jadi biasa biasa. Okey. Tak boleh bersumpah selain pada dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ni kata, kalau kamu dah bersumpah dengan sesuatu, tiba-tiba kamu dapati ada perkara lain yang lebih dekat kepada takwa, hendaklah kamu cancelkan sumpah kamu tu, buat perkara yang lebih takwa. Kena bayar kafarah sumpah. Contoh senang, dia dah bersumpah, dia dapat duit banyak ni, saya bersumpah akan undi A. Tak, saya dapat duit, awak bagi duit saya banyak ni, saya bersumpah nak undi A. Tiba-tiba dia tahu A ni jenis kaki rasuah, A ni jenis penipu, A ni tak jaga agama. Dia pun juga dapat tahu B ni bukan bini, B lagi amanah, lagi bersungguh untuk hidupkan masjid, untuk jaga agama.
lewat nak balik tu pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam, reverse kereta dia rumah teres. Reverse kereta, tiba-tiba ada seorang India. Okey. Sikit. Kata memang dia pula dia. 12 tengah malam. Nanti saya reverse kereta. Dia pun jalan. Saya 2 orang. Depa saya cakap dia, dia nak pergi mana saya. Rupanya dia tu nak pergi mana tak? Dia keluar dari rumah dia keluar isap rokok. Bukan di luar pagar rumah. Daripada rumah pergi kat kawasan taman sikit. Kenapa dia keluar isap rokok kat luar? Bahaya lah. Isap rokok bahaya isteri anak-anak. Saya pun tak nak anak saya tengok saya isap rokok. Dia jawab, ya Allah. Uswatun hasanah. Kalau kita isap rokok depan anak tu, orang yang lebih bahaya kena kesal isap rokok ialah orang yang dekat kita, isteri kita, anak-anak kita. Tiba-tiba dia pun bersumpah ni, habis nanti dia balik pada contoh. Dia bersumpah tak nak isap rokok, dia isap rokok, maka itu bukan bermakna isap rokok terlebih dekat pada takwa. Itu makna dia telah langgar sumpah, dia kena bayar kafarah. Tapi sumpah dia itu yang lagi baik sebenarnya. Itu kekal pada sumpah. Itu untuk tinggalkan. Dan kita cakap, okey. Bentuk langgar sumpah ni dia ada 2 jenis. Satu langgar sumpah, dia bersumpah tapi memang tipu. Dia bersumpah tipu. Oh, yang ni lah dosa paling besar. Dia panggil al-ghamus. Al-ghamus yang akan menenggelamkan seseorang itu ke dasar neraka. Sumpah bohong. Dia bersumpah dalam mahkamah. Ya, orang ni yang letup, dia tipu. Dia bersumpah dalam mahkamah. Ya, saya datang lewat pejabat. Lewat ke lewat? Ya, bersumpah tipu. Yang bersumpah tipu, yang bukan hak dia bersumpah kata wallahi ini hak saya. Atau yang jelas sumpah tipu, ini dosa besar. Ada pun orang yang bersumpah, demi Allah aku tak nak isap rokok. Allah tak tahan Ustaz, saya memang tak terlidah rokok. Best friend datang bagi free rokok Ustaz, kita mau isap lah. Yang itu dia memang bersumpah dia azam tak nak isap, tapi dia kalah juga dengan kawan-kawan. Itu dosanya, dia kena bayar kafarah sumpah dia. Tapi dia memang tak nak, tapi dia lemah. Kawan-kawan bagi isap dia betul, itu kena bayar kafarah. Tapi yang berdosa besar ialah yang bersumpah tipu. Nampak beza? Yang tadi dia sumpah memang tipu. Yang ni dia sumpah tapi dia langgar sumpah. Itu kena bayar kafarah. Macam mana nak bayar kafarah? Yang pertama, bebas hamba yang beriman. Bebas seorang hamba yang beriman. Nak cari mana hamba sekarang Ustaz? Tak ada hamba. Zaman kita hamba ni berlaku bila perang antara Islam dan bukan Islam, kawanan perang. Itu jadi hamba. Tak ada. Pilihan kedua, beri makan 10 orang fakir miskin. Beri makan 10 orang fakir. Kena faham beza dengan azab. Ada orang dia berazab. Ingat, berazab bukan bersumpah. Contoh dia berazab, InsyaAllah mulai minggu ni aku memang berazab kalau datang kuliah tak nak tidur. Tuan-tuan, dia berazab. Dia bukan bersumpah, dia tiba tidur juga. Yang tu jangan bimbang, tu tak payah bayar kafarah ni. Kecuali dia bersumpah, wallahi kuliah maghrib aku tak nak tidur dah. Kalau dia tidur tak kena bayar kafarah. Tapi kalau dia beli lah patah mati ke apa, letak mata tu gula-gula ke apa. Tapi kalau azab itu tak apa. Dia faham ni sebab ada orang silap faham. Dia berazab, dia ingat sumpah. Yang sumpah ni dia sebut, demi Allah aku tak nak buat, tiba-tiba buat. Demi Allah aku nak buat, tiba-tiba dia tak buat. Itu sumpah yang kena bayar. Azab tak apa. Saya berazab untuk tak nak makan nasi bulan, nak kurangkan kilo. Sebab sekarang isteri saya
Kalau dia kata saya berazan, nak raya, itu tak payah bayar apa? Beza kan? 10 orang fakir miskin, setiap seorang secupak nasi ataupun secupak makanan roti. Secupak ni lebih kurang 200 gram untuk 10 orang. Tak ada fakir miskin kawasan saya, Ustaz. Ataupun saya pun fakir miskin. Tak ada. Ya, dia sampai ada 10 beri makan 10 orang atau kiswatu ataupun beri pakaian lengkap untuk 10 orang fakir miskin. Sama ada beri makanan untuk 10 orang ataupun beri pakaian lengkap 10 orang. Ini disebut dalam kitab fiqh manhaji dalam mazhab Syafi'i kita. Ataupun kalau tak mampu, tak pakaian saya pun tak cukup, bagi kau orang. Makanan saya pun tak cukup, saya jangan nak bagi orang, saya pun miskin. Maka cara nak bayar kafarah lantar sumpah tadi berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ini berdasarkan dalil daripada surah Al-Ma'idah ayat 89. Ini cara ni. Hadis yang terakhir untuk malam ini. An Abi Umaamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmidzi. Dari Abi Umaamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Hajjatul Wada'. Apa di Hajjatul Wada'? Haji selamat tinggal. Rasulullah dalam khutbah dia, Rasulullah menyebut apa? Ittaqullah. Ini kaitan dengan bab takwalah kepada Allah, salatlah 5 waktu, puasalah bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta dan taatlah kepada pemimpinmu, nescaya kamu akan masuk syurga yang disediakan oleh Tuhanmu. Taat pada pemimpin ni, lepas Rasulullah tinggal, pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali, dan pemimpin-pemimpin yang menuruti jalan para khulafa ar-rasyidin. Taat pada pemimpin selagi mana pemimpin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila pemimpin suruh buat perkara yang tak taat pada Allah, tak perlu taat pada pemimpin yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu taat pada Allah, wajib kita taat pada pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang seterusnya, yakin dan tawakal, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Ada satu perkara yang saya nak bagi tahu pada malam ini. Sebenarnya perkara ini saya segan beritahu kat sini, tapi tak apalah, untuk berkongsi kebaikan. Saya banyak tempat yang saya pergi di masjid-masjid lain. Kebetulan ada sahabat saya, dia telah mengusahakan dalam musim Maulidur Rasul ini. Dia kata kita selain daripada mengamalkan sunnah, perbuatan, zikir dan sebagainya, jadi dia usahakan untuk membawa ke dalam masyarakat perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu sahabat saya ini dia usahakan, dan alhamdulillah dia punya usaha itu dia telah bawa masuk ke Malaysia. Banyak dah ada dalam Malaysia ni minyak Habbatus Sauda. Habbatus Sauda ni Nabi sebut dalam hadis ubat segala penyakit. Kajian-kajian dibuat, Habbatus Sauda memang baik kalau orang ada angin dalam badan, orang migrain, sakit kepala dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan kajian saintifik menyatakan Habbatus Sauda ini merangsang antibodi badan manusia. Jadi alhamdulillah usaha dibuat, dan saya sebenarnya saya pergi masjid-masjid lain, saya bawa dan saya cuba edarkan, cuba jual di masjid-masjid lain. Lama dah di masjid sendiri ni rasa segan bawa. Ada orang kata nak berniaga ke Ustaz. Tetapi setelah banyak tempat saya pergi dan mendapat feedback yang sangat positif, saya rasa macam bersalah bila tak berkongsi dengan masyarakat di sini. Sebab Habbatus Sauda yang sahabat saya Ustaz Johari ni usahakan, alhamdulillah dengan harga RM50 dia buat packaging baru di Indonesia, 200
So dia sambung naik, semakin naik, banyak merah 2-3 hari. Alhamdulillah lepas tu sembuh, kaki pulih anak. Jadi kita seronok apabila kita boleh buktikan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Antara yang banyak lagi, angin dalam badan. Ada kakak tu bagi tahu, Ustaz, saya sekarang sedaun dan kentut-kentut, Ustaz. Ya, tapi kalau ambil jangan kentut depan suami lah, siap suami. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ada kat belakang tu lepas isyak, cuba amalkan. Cuma saya harap kalau ada yang nak amalkan, cuba dengan niat, oh ini Rasulullah anjurkan. Dan kita sebenarnya perkara ini tak semestinya sakit. Tak semestinya sakit baru nak cari madu lebah, nak cari kurma. Perkara ni jadikan sebagai suplemen, jadikan sebagai lifestyle, cara hidup kita. Oh ni yang Nabi anjurkan. Sekadar itu untuk malam ni. Saya minta maaf banyak. Dan ada yang pesan kat saya itu suruh bawa buku sirah Nabi Muhammad SAW yang kita tegak tentang pertandingan peringkat dunia itu. Buku tu dah dicetak pun ada di belakang sana untuk menunjukkan kita berkenaan dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.